Buletin Didik 11 September bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 60% daripada hampir 100,000 permohonan fasa 1 peranti siswa keluarga Malaysia telah diluluskan menerusi tapisan awal dan pemohon akan memperoleh peranti masing-masing bulan ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata pihaknya kini sedang berusaha untuk menyelesaikan pengagihan peranti siswa fasa 1 sebelum memulakan pengagihan fasa 2 pada Oktober dan dijangka selesai pada November depan. Ini akan melibatkan kerjasama semua anggota Jemaah Menteri telah diminta untuk turun, pemimpin-pemimpin tempatan, ahli-ahli parlimen dan pegawai-pegawai tinggi kementerian diminta membantu mempercepatkan proses roll out tanpa banyak kerenah ataupun protokol ataupun dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada program pengagihan peranti siswa keluarga Malaysia kepada 493 pelajar Politeknik Kota Kinabalu di Sepanggar. Tambah beliau, pengagihan peranti siswa perlu disegerakan dan kerajaan sedang membuat penjadualan pengagihan supaya selaras dengan pembekal terutama di Sabah dan Sarawak berikutan keadaan logistik di kawasan pendalaman yang mencabar. 3 September lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan program peranti siswa keluarga Malaysia bagi memberikan bantuan peranti tablet berjenama kepada pelajar memerlukan daripada golongan keluarga B40. Tablet itu diagihkan mengikut 5 zon iaitu Zon Sabah dan Sarawak, Zon Utara, Zon Tengah, Zon Timur dan Zon Selatan. Jelas Tan Sri Anwar, bagi 40% permohonan fasa 1 program itu pula sedang diteliti, termasuk melibatkan kes rayuan bagi memastikan hanya pelajar yang benar-benar layak menerima bantuan terbabit. Dalam proses tapisan rayuan itu, Majlis Perwakilan Pelajar MPP di institusi pengajian masing-masing dan pentadbir sekolah telah diberikan amanah untuk meneliti rayuan sebelum kementerian meluluskan permohonan. 4 guru dari Kolej Vokasional KV Keningau menjadi kumpulan tenaga pengajar pertama mewakili negara dalam projek rintis pertukaran guru sekolah atau Vokasional Asia Tenggara secara dalam talian. Program dilaksanakan melalui Southeast Asian Ministers of Education Organisation Technical Education (SIMOTED). Menurut penyelaras program, Dr. Sirhajuan Idik, pertukaran guru itu turut membabitkan Pelapas National High School Filipina, Saint Francois General Knowledge and Technical High School Kemboja dan SMK Global Technology Indonesia. Guru yang terpilih ialah Anita Mat Yassin dan Mujib Mundib, Guru Bakery dan Pastry serta Vieni Balakrishnan dan Erma Gagah yang masing-masing mengajar dalam bidang kosmetologi dan seni. Tambah Dr. Sirhajuan, projek yang dirintiskan oleh 4 sekolah itu merupakan aktiviti susulan dari bengkel bersemuka yang dilaksanakan di Kemboja pada Julai 2022. Fasa pertama mengambil masa selama 3 bulan dengan kekerapan sebanyak seminggu sekali. Minggu pertama, program berlangsung dari 5 hingga 9 September membabitkan 14 kelas yang dikendalikan oleh guru berbeza dan berlainan topik. Selain penglibatan guru, 45 orang pelajar KV Keningau turut menyertai program pertukaran itu. Ia memerlukan mereka untuk hadir dalam kelas yang dikendalikan oleh guru-guru dari Filipina, Indonesia dan Kemboja. Pengarah KV Keningau, Johari Elias Jaibit Sabin menyifatkan penglibatan KV Keningau dalam projek ini sebagai salah satu inisiatif pengantarbangsaan sekolah. Inisiatif itu bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar dan guru untuk berkomunikasi dengan komuniti dari budaya dan negara yang berbeza. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM berharap dapat mewujudkan lebih banyak pusat pemulihan dalam komuniti PPDK Autism berkefungsian tinggi. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata, 2 pusat sedemikian telah pun dibangunkan setakat ini namun masih perlu ditambah memandangkan setiap PPDK mempunyai pengkhususan tertentu. 2 PPDK HFA itu terletak di Rawang dan Cyberjaya.
InsyaAllah kalau ikut kita nak supaya PPDK ni ada pengkhususan yang tertentu juga. Dia bukan sahaja daripada HPA, juga pengkhususan kepada OKU yang lain. Supaya anak-anak ini bila kita tengok dia anak istimewa, dia ada kelebihan istimewa yang tak ada pada orang lain. Jadi kita nak kena tackle keistimewaan dia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Sentuhan Kasih Orang Kurang Upaya OKU Prihatin Rakyat di Sepang, Selangor semalam. Sehingga 30 Jun lalu, 36,601 individu disahkan mempunyai autism dengan 24,748 terdiri daripada golongan kanak-kanak bawah 12 tahun. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Rina memaklumkan Sepang dipilih menjadi projek rintis mempromosikan pendaftaran OKU secara agresif. Ia dilakukan serentak pelancarannya semalam sehingga 31 Oktober depan. Ketika ini hanya 2.05% OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu angka yang masih kecil berbanding anggaran 15% OKU dalam negara. Sehubungan itu, ibu bapa dan penjaga perlu memastikan anak istimewa mereka didaftarkan sebagai OKU bagi membolehkan mereka menikmati kesemua manfaat yang disediakan kerajaan untuk golongan terbabit. Segmen aktiviti minggu ini mengisahkan tentang seorang pelajar berusia 16 tahun dari College Genius at Pintar di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Berbanding usianya, Ling Chin Wei pernah beberapa kali memenangi pingat untuk negara dalam bidang robotik di peringkat antarabangsa. Terbaru beberapa hasil inovasi Chin Wei turut dipamerkan di Carnival Genius Remaja di ICT Shah Alam sejak Jumaat lalu. Hasil robot kita pada hari ini yang kita bawa, ada robot yang remote control Formula 1 car where kita collaborate dengan lab kelab F1 in school di sekolah kita, dan different robot seperti mechanical arm untuk macam for more strength and soccer board untuk bagi mereka main dan public macam boleh interact dengan robot tu dan feel the fun of the robot. Tambah Chin Wei, bidang robotik sudah tidak asing lagi di negara ini seiring dengan peredaran teknologi revolusi industri 4.0. Apatah lagi, terdapat pelbagai pertandingan untuk pelajar mengetengahkan bakat mereka dalam bidang tersebut. Ini bermakna peluang untuk hasil inovasi seseorang pelajar itu dibawa ke peringkat antarabangsa adalah tinggi. Robotik ni boleh ditubuhkan dengan robotik club di sekolah masing-masing. So boleh macam encourage robotics club di masing-masing. So dalam Malaysia ni actually robotics dah sangat publicized. Banyak sekolah dah ada dan ada competition yang seperti National Robotics Competition, dan kita akan fight for different tournaments lah. Dia macam make the robot go to the worldwide and showcase to the world that what we can do. Bercita-cita menjadi pakar robotik, Chin Wei turut berharap hasil inovasinya itu dapat memberi inspirasi kepada rakan sebayanya untuk menceburi bidang berkenaan. Jelasnya, seperti juga dalam bidang lain, minat serta usaha yang bersungguh-sungguh dapat membantu pelajar mencapai kejayaan dalam teknologi robotik. Kepelbagaian yang wujud dalam negara menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan dipandang tinggi masyarakat dunia. Menurut penggiat seni Nur Ezzah Abdul Aziz, setiap kaum mempunyai budaya dan warisan yang bukan sahaja perlu dipertahankan, malah dieksploitasi lagi agar generasi muda masa kini lebih menghargai kewujudannya. Bagi masyarakat Melayu umpamanya, mereka kaya dengan seni warisan budaya yang perlu dilestarikan agar tidak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Busana seperti baju teluk belanga bersama tanjak dan senjata tradisional melambangkan kemegahan dan tradisi yang perlu dipertahankan. Nur Ezzah berharap lebih banyak pendedahan diberikan kepada masyarakat mengenai perkara itu. Besar harapan saya agar pihak-pihak kerajaan, badan-badan kerajaan dapat memberi sokongan kepada semua pengusaha-pengusaha warisan kita supaya dapat mengangkat warisan ini lebih tinggi dan setaraf dengan pakaian-pakaian luar yang lebih sinonim pada generasi muda. Beliau ditemui pada kejohanan silat seni gayung dan kerabat bangsa serta pertunjukan seni warisan busana di Petaling Jaya, Selangor.
Dan meskipun penerimaannya masih rendah, minat yang dipamerkan sekelintir golongan muda dalam mengetengahkan budaya dan warisan Melayu agak membanggakan. Dengan adanya acara sebegini, ia mengangkat busana-busana Melayu supaya anak muda kita lebih mengerti ataupun generasi selepas saya yang akan datang ini lebih mengetahui betapa bernilainya sesebuah busana itu, daripada tanjak, baju layang, baju tradisional, baju Melayu dan sebagainya. Jadi saya rasa busana ataupun pakaian tema Melayu kita ni agak kurang diberi perhatian di luar sana. Padahal kalau kita tengok, kalau kita gatherkan semua busana-busana Melayu kita, banyak peminatnya. Cuma kita tak ada ruang untuk ke depan dan kita tidak terapkan kepada anak-anak untuk cintakan budaya kita dulu daripada budaya luar. Sepanjang program, pengunjung turut berpeluang menyaksikan beberapa busana dan peralatan senjata seperti keris yang masih digunakan masyarakat Melayu ketika ini. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAWIP) memperuntukkan RM350,000 khusus untuk komputer riba buat pengajian anak-anak Angkatan Tentera Malaysia ATM di wilayah Persekutuan. Sebanyak 350 buah laptop disumbangkan kepada anak-anak ATM dalam golongan B40 yang berkhidmat di 3 wilayah Persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Manakala RM150,000 disumbangkan bagi membiayai program kerohanian dan kebajikan PIKAD yang dilaksanakan oleh Kor Agama Angkatan Tentera Kagat. Sumbangan ini menunjukkan sikap keprihatinan kerajaan khususnya MAWIP dan organisasi ATM dalam memelihara aspek kebajikan anggota ATM. Majlis penyerahan cek curah komputer riba ini disampaikan oleh Pengerusi MAWIP Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Kelang bukan sahaja lokasi bersejarah di negeri Selangor tetapi juga bandar diraja yang menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara. Antara produk pelancongan yang menjadi tumpuan, jejak warisan Kelang yang memaparkan sejarah negeri. Bukan itu sahaja, ia juga menjadi lokasi keluarga bersantai di hujung minggu. Terbaharu, Boomtown at Kelang menjadi lokasi tumpuan orang ramai untuk bersantai pada waktu malam. Terletak bertentangan Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz, pelbagai gerai menjual makanan dan minuman menjadi tumpuan. Ia beroperasi setiap Jumaat hingga Ahad dari jam 5 petang hingga 12.30 malam. Laman Seni Safari merupakan kawasan yang sangat diminati sebelum inilah, kawasan pelancongan yang dijadikan sebagai jejak warisan Kelang, dijadikan tempat yang bermulanya jejak warisan Kelang, Royal Kelang Heritage Award. So daripada projek itu kita bentang dalam mesyuarat dan dia mendapat persetujuan dan kita cuba hidupkan ini dengan dengan mengadakan perniagaan seperti inilah, Boom Kelang, dan kita dapati dan dia sangat menarik. Kawasan padang yang luas membolehkan keluarga meluangkan masa bersama sambil menikmati menu yang dijual selain tersedia sudut bagi aktiviti kanak-kanak. Di sini memang meriah, ada baskers, ada permainan kanak-kanak, ada pelbagai aneka makanan dan kita sebenarnya warga Kelang memang nantikan tempat macam ni. Terima kasih kepada MPK Kelang yang telah membuat satu inisiatif yang baik untuk mewujudkan satu kawasan yang mungkin terbiar tapi malam dijadikan tempat yang sungguh meriah dan menjadikan dan membuat para peniaga dapat membuat income ataupun pendapatan yang cukup menarik sebab customer yang banyak dan membuatkan kawasan Kelang ni hidup semula. Kawasan ini dipantau sepenuhnya penguatkuasa Majlis Pembandaran Kelang dan pengunjung tidak dibenarkan merokok. Jejak warisan Kelang merupakan kawasan pelancongan yang memaparkan produk bersejarah Selangor seperti monumen, rumah ibadat serta istana diraja.
Bersua kembali. Seperti diakui ramai, bersenam antara kaedah terbaik untuk meningkatkan tahap kesihatan. Dek kerana itu jugalah sekumpulan penduduk warga emas di Canberra, Australia mula ke gimnasium. Berusia 92 tahun dan semakin sihat, itu yang dialami Zora Kasparek selepas menyertai kelas gimnasium untuk golongan senior pada setiap Sabtu dan Ahad. It is very, very good. I enjoy it very much. And always after, I feel very uplifted. Walaupun mempunyai masalah pendengaran, Kasparek yang mempunyai 16 orang anak, cucu dan cicit boleh membaca gerakan bibir daripada tenaga pengajarnya. Great thing with exercise physiology and the research that's been done is that we've proven that people can get better at any age, even up to well into their 90s. You can improve someone's strength and muscle mass. Program ini diselaraskan oleh Majlis Komuniti Pelbagai Budaya Illawarra. Tujuan utamanya bagi membantu golongan senior termasuk Kasparek mampu hidup berdikari selama mana yang mungkin. Tanking, iaitu apabila oponen baling bola, kita akan tank menggunakan bola yang kita pegang. Contohnya, Sukan. Johor Darul Takzim JDT membuktikan kehebatan selaku kelab terbaik Malaysia apabila meraih kejuaraan kedua musim ini. Perlawanan akhir Piala FA semalam, JDT muncul juara menewaskan Terengganu FC 3-1. Berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil yang dibanjiri lebih 80,000 penonton. JDT menampilkan penguasaan sejak whistle pertama menerusi percubaan pemain lincah kebangsaan Arif Aiman Hanapi yang menggegar tiang pada minit ke-11. Terengganu turut berpeluang membolosi gawang lawan namun situasi 1 lawan 1 ketua pasukan Cece Kipre dinafikan penjaga gol Farizal Marlias pada minit ke-25. Sehinggalah memasuki minit ke-34, Arif Aiman menggamatkan stadium apabila membuka jaringan JDT. Selepas rehat, JDT menggandakan jaringan. Kali ini menerusi sepakan penalti yang disempurnakan penyerang dari Brazil, Bergson da Silva pada minit ke-62. Tidak mudah mengalah, Terengganu mengimbangi penguasaan JDT dan hasil serangan balas, mereka berjaya merapatkan kedudukan menerusi rembatan Cece pada minit ke-75. Kedudukan itu hanya bertahan 2 minit apabila Bergson tenang meledak gol ketiga selepas suasana kelam kabut di depan pintu gol Terengganu. Cuba bangkit pada penghujung perlawanan, usaha keras Terengganu tidak berhasil dan keputusan 3-1 memihak JDT hingga whistle penamat. Ini kejuaraan kedua JDT musim ini selepas memenangi Piala Sumbangsih menewaskan Kuala Lumpur City 3-0. Sementara itu, Ketua Jurulatih JDT, Hector Bidoglio merakamkan ucapan terima kasih khasnya kepada pemilik kelab Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan semua penyokong pasukan susulan kejayaan ini. Akui pengendali dari Argentina ini, kejayaan muncul juara adalah berkat sokongan Tunku Ismail dan penyokong yang sentiasa bersama pasukan. Ini lebih baik. En primer lugar, quiero agradecer a la gente de CDT que confió en mí, al boss, a toda la gente que lo rodea y también a todo el grupo de jugadores por el esfuerzo que han dado en toda esta copa dentro del campo de juego. La verdad que eso me complace y me pone muy feliz. Ini adalah kejuaraan Piala FA ketiga buat Harimau Selatan selepas 1998 dan 2016. Ketua Jurulatih Terengganu, Nafuzi Zain pula memohon maaf kepada seluruh penyokong selepas kegagalan membawa pulang kejuaraan. Pengendali berusia 43 tahun itu turut berterima kasih kepada penyokong skuad penyu yang sanggup hadir ke stadium dan memberikan sokongan padu. Pertama kali saya nak mohon maaf lah kepada semua Terengganu yang datang dengan harapan Terengganu untuk juara malam ini. Terima kasih atas sokongan daripada semua fan lah. Tahu mungkin fan kecewa dengan
dengan keputusan malam ni. Walaupun kecewa tetapi kita dah rasa kita dah bagi yang terbaik dan kita rasa berbangga dengan kejayaan sampai ke final dengan skuad yang kita ada lah. Kali terakhir Terengganu menjuarai Piala FA pada tahun 2011 mengalahkan Kelantan 2-1. Selepas menjulang Piala FA, peluang buat JDT menambah koleksi kejuaraan musim ini susulan pencabar terdekat mereka dalam Liga Super Sabah tewas mengejut kepada Selangor. JDT juara bertahan Liga Super kini bukan sahaja berkelebihan 6 mata di depan Sabah yang berada di tangga kedua, malah masih memiliki 2 perlawanan dalam tangan. Beraksi di arena sendiri, Sabah mula tertekan selepas Selangor membuka jaringan pada minit ke-24 menerusi rembatan luar kotak penalti Mukairi Ajmal. Seminit berselang, gawang tuan rumah yang dikawal Khairul Fahmi Cik Mat bolos lagi. Kali ini menerusi cubaan jarak dekat Brandon Gunn. Penyokong Sabah di Stadium Likas kembali ceria apabila ketua pasukan Badrul Bakhtiar rapatkan jurang pada minit ke-29 hasil sepakan percuma menarik dari luar kotak penalti. Pemain import Sabah kelahiran Portugal, Jose Embalo menambah debaran perlawanan apabila menyamakan kedudukan 2-2 pada minit ke-40. Bagaimanapun kedudukan itu tidak kekal lama. Pada minit ke-75, penyerang pelawat dari Myanmar, Hien Tet Aung meledak jaringan untuk kemenangan 3-2 Selangor. Kekal 36 mata di tangga kedua selepas 18 aksi, peluang mencabar pendahulu Liga JDT masih sukar dengan perbezaan 6 mata dan JDT masih kurang 2 perlawanan. Selangor pula terus menampilkan peningkatan di tangga ke-8 dengan 20 mata. Ke perkembangan sukan antarabangsa, bintang tenis wanita Poland Iga Swiatek menampilkan kelas tersendiri apabila menjuarai terbuka Amerika Syarikat. Pada aksi final, Swiatek menewaskan pemain Tunisia Ons Jabeur. Menang mudah 6-2 pada set pertama, Swiatek mula diberi tentangan hebat Ons Jabeur pada set berikutnya. Selepas pertarungan berlarutan sejam 52 minit, Swiatek mengesahkan kejuaraan menamatkan set kedua 7-6. Kejuaraan ini mengukuhkan kedudukan pemain berusia 21 tahun ini selaku pemain nombor 1 dunia. Manakala Jabeur yang sebelum ini di ranking 5 dunia dijangka melonjak ke tangga kedua apabila senarai baru dikeluarkan. Paparan sekumpulan pelajar di Mumbai, India melukis potret mendiang Ratu Elizabeth II mengakhiri buletin ini. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.